kita boleh gunakan konsep tersebut dengan hanya berpandukan kepada jadual yang optimum itu sahaja. Dengan hanya melihat pada tablo yang telah optimum tersebut, kita boleh dapatkan penyelesaian optimum yang baru. Maksudnya tak perlu lagi kita ulang proses yang pertama, buat jadual pertama, buat proses dan seterusnya. Sebab kalau sebelum tu kita ada 3 jadual, kalau kita buat perubahan selalunya dia akan jadi 4, 5 dan seterusnya. Proses itu akan berulang. Jadi oleh kerana kita ada konsep konsep kaedah simplex, konsep simplex dual, model primer, model dual. Jadi kita boleh buat perubahan hanya berdasarkan model jadual yang telah optimum. Cuma untuk buat dia tidaklah semudah kita hanya menambah satu jadual. Ada beberapa sifat hubungan primer dual ni. Okey, hari ni kita belajar sifat-sifat ni saja. Minggu depan kita akan buat dia punya aplikasi dia. Okey, pada lihat kat sini ada 4 sifat primer dual yang perlu awak tahu. Saya akan tunjukkan contoh dia satu persatu nanti. Sifat yang pertama, pada sebarang lelaran ni maksudnya pada sebarang jadual. Mana-mana tablo simplex. Penyelesaian simplex sama ada dalam model dual ataupun dalam model primer, matrix. Dalam matematik kita ada belajar kan, matrik 2x2, matrik 3x3 dan sebagainya, algebra matrik. Itu yang dimaksudkan. Matrik yang diperolehi mengikut pemboleh ubah penyelesaian permulaan. Pemboleh ubah penyelesaian permulaan. Kita ada kan? Kita ada pemboleh ubah keputusan. Kita ada pemboleh ubah penyelesaian semasa. Ini dia wujud pemboleh ubah penyelesaian permulaan pada jadual yang awal dulu, pada jadual yang pertama. Siapakah pemboleh ubah yang jadi pemboleh ubah penyelesaian permulaan? Tidak termasuk baris persamaan objektif. Tidak termasuk baris persamaan objektif. Dia ada satu matrik tak termasuk kepala dia tu. Boleh digunakan untuk menjana perkali persamaan objektif, perkali persamaan objektif dalam tablo penyelesaian permulaan. Baca dulu punya. Tak faham tak apa, tak boleh bayar kata simplex memang hafal je lah 3 baris tu. Itu sifat pertama. Saya bacakan tu nanti kita pergi satu persatu. Sifat yang kedua, 4 sifat yang kita tahu kena ada dalam kepala, barulah boleh selesaikan. Pada sebarang gelaran seperti biasa, pada sebarang tablo simplex, pergantian kekangan dual. Kekangan dual pun ada kekangan. Bilangan kekangan dual sama dengan bilangan pemboleh ubah primer. Pergantian kekangan dual masing-masing dengan pengganda simplex. Okey, ini istilah baru. Pengganda simplex first time jumpa. Pengganda simplex. Kita dah jumpa pun sebenarnya, cuma tak perasan di kepada. Dengan pengganda simplex yang berhubung akan menghasilkan nilai perkali persamaan objektif dalam model primer, iaitu dengan mendapatkan nilai perbezaan di sebelah kiri dan di sebelah kanan kekangan dual. Kekangan dual dia ada sebelah kanan sebelah kiri kan? Nilai sebelah kanan, nilai sebelah kiri. Sebab dia ada simbol lebih besar lebih kecil yang membezakan dia. Perbezaan antara kiri dan kanan tu akan menghasilkan sifat yang kedua. Dan sifat ini juga boleh digunakan untuk mendapatkan perkali persamaan objektif model dual daripada kekangan primer. Model dual daripada kekangan primer. Apa sifatnya? Sifat yang kedua. Sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, pada sebarang lelaran, pada sebarang tablo simplex, nilai yang berhubungan dengan pemboleh ubah asas semasa. Pemboleh ubah asas semasa, tadi pemboleh ubah penyelesaian permulaan, sekarang disebut pemboleh ubah asas semasa, pemboleh ubah asas semasa dapat diperoleh dengan mendarabkan matriks yang kita dapat dalam sifat yang pertama tadi dengan vektor lajur yang mengandungi unsur-unsur asal di sebelah kanan kekangan. Sebelah kanan kekangan ada nombor kan, lebih besar, lebih kecil daripada 10 dan sebagainya. Itu nombor yang dimaksudkan. Daripada kat situ dia akan datangnya sifat yang ketiga. Manakala sifat yang keempat, lagi sekali pada mana-mana model, pada mana-mana jadual simplex, pada mana-mana tablo simplex, perkali kekangan dalam tablo bagi mana-mana pemboleh ubah yang diperoleh dengan mendarabkan matriks daripada sifat yang pertama. Matriks sifat yang pertama seperti dengan vektor laju. Apa tu vektor laju? Kita belajar dalam matriks, kalau dia vektor laju maksudnya ada satu laju je. Kalau vektor baris maksudnya ada satu baris yang mengandungi
kita darabkan matriks dengan vektor laju yang mengandungi perkali asal kekangan bagi pemboleh ubah perkenan. Perkali asal kekangan. Setiap kekangan tu dia ada berapa X1, berapa X2. Itu yang dimasukkan dengan perkali asal kekangan bagi pemboleh ubah yang kekangan. Ini saya letak langsung 4 sifat ni yang perlu ada. Okey. Untuk contoh, kalau lihat dalam nota yang saya bagi ni ada, saya balik pada contoh. Kali ni saya ambil contoh memaksimumkan ini model dual dan kita buat dalam model dual dalam topik yang kelima. Contoh yang sama saya ambil dan kita dah selesaikan nilai penyelesaian dia. Kita ada tablo awal, tablo diwajarkan, saya keluarkan kat sini sekali. Okey, saya nak gunakan saya nak terangkan sifat yang tadi, yang 4 tu, dengan merujuk pada tablo lelayan yang pertama ni. Yang optimum ni kita akan gunakan nanti. Bila kita ubah sesuatu, kita nak adjust tablo yang optimum ni. Jadi 4 sifat tadi dia ada dalam jadual ni. Kalau yang tadi kita ada sebut matriks, kita ada sifat 1, sifat 2, sifat 3. Lebih kurang kalau lihat kat sini yang dinamakan matriks yang ini. Itu yang disebut matriks tadi kan. Matriks pemboleh ubah asal, pemboleh ubah asas permulaan. Sifat 1, dekat mana kita boleh dapat sifat 1? Sifat 1 kita akan rujuk yang ni. Kat sini dia ada sifat 1 tersebut. Okey, sifat yang kedua yang tadi bla 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 tu dia akan rujuk kat sini. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga yang di hujung ni. Ini S3, ini S1, ini S2. Yang balance ni inilah datangnya S4. Sifat yang keempat yang kita sebut tadi. Satu persatu. Okey. Jadi cuba kita buat satu persatu untuk kita buktikan setiap sifat tersebut berdasarkan jadual ni, jadual tablo simplex lelayan pertama ni. Okey, jadi saya turunkan balik jadual ni. Okey, sifat yang pertama saya dah slide ni saya dah susun balik supaya mudah untuk saya untuk saya jelaskan kat sini. Okey, sifat yang pertama. Okey, ini model sifat yang pertama tadi ada apa? Pada sebarang lelayan penyelesaian sama ada penyelesaian simplex bagi dual ataupun bagi model primer ataupun dual. Matriks yang diperolehi menurut pemboleh ubah penyelesaian permulaan. Matriks yang diperolehi menurut pemboleh ubah penyelesaian permulaan. Pemboleh ubah penyelesaian permulaan selain daripada pemboleh ubah keputusan. Itu dia punya maksud dia sebenarnya. Boleh digunakan untuk menjana perkali persamaan objektif dalam penyelesaian permulaan. Jadi kalau lihat ayat ni, dia merujuk pada apa? Dalam jadual ni, ini dalam yang pertama pada mana-mana jadual. Awal-awal lagi saya dah sebut, pada mana-mana peringkat bila awak buat jadual, nilai yang di atas ni, nilai baris yang pertama ni dia akan kekal. Dia takkan berubah. Susunan dia X1, X2, X3, S1, R2. Sebab itulah S1 dan R2 tu dia berada dalam satu bilik yang sama. Kenapa dia buat garisan tu kan? Sebab tu dalam kedalian garisan tu penting. Mesti dilukis, mesti digariskan untuk menunjukkan S1, R2 ialah pemboleh ubah asas permulaan, pemboleh ubah penyelesaian permulaan yang kita sebut tadi. Dan ayat tadi kan dari sebab yang pertama kan, dia pemboleh ubah penyelesaian permulaan. Ataupun dia sinonim juga dengan pemboleh ubah asas permulaan. Sebab itulah dia mesti berada di situ. Dia tak boleh berada sebilik dengan X1, X2, X3. Jadi mana-mana pemboleh ubah yang duduk kat sini sampai habis dia akan duduk kat situ. Dia tak akan berpindah, dia tak akan keluar dari sini. Nilai dia boleh berubah tergantung dia berada di mana. Tapi kedudukan dia tak akan berubah sebab itu menunjukkan dia adalah, walaupun pada tablo yang optimum nanti dia masih di situ menunjukkan S1, R2 ialah pemboleh ubah asas permulaan, pemboleh ubah penyelesaian permulaan bagi jadual tersebut.
dan dia akan membentuk matrik. Tadi saya ada sebut kata matrik kan? Okey, matrik yang disebut ialah yang ini. Apa tak? Itu matrik berapa kali berapa ni? 2 dalam 2. Kita ada 2 baris, 2 dalam 2. Kat sini kena tahu sikit. Siapa yang tahu matrik, 4 ni mudah untuk dia. Dia boleh faham. Cuma dia tak adalah perlu kamu yang banyak yang bukan basic. Pertama bila kita nak darahkan matrik itu kena jaga susunan matrik tersebut. Okey. Jadi untuk jawab apa yang dimasukkan dalam sifat yang pertama tu. Okey. Kita nak buktikan ni nombor kosong ni S1 pada jadual ni, pada persamaan Z ni, nilai S1 nilai kosong, nilai R2 nilai 5/4 campur M yang kita dapat dalam menggunakan kaedah faksi. Okey, berdasarkan sifat satu, dua nilai bagi S1 dan R2 ni, dia mencerminkan sifat yang pertama tadi. Okey, untuk dapatkan dia, untuk buktikan sifat yang pertama dalam jadual ni, pada ayat dia pada sebarang jadual, pada sebarang tabel sintek. Yang pertama kita lihat, kita perlukan satu vektor baris bagi pemboleh ubah asas semasa. Tadi pemboleh ubah asas permulaan. Siapa pemboleh ubah asas permulaan? S1 R2. Sekarang saya bercakap dalam jadual ni. Jadi apa yang saya sebut ni betul untuk jadual ini saja. Kalau kita pergi jadual yang optimum, mungkin dia akan susunan dia akan berbeza. Tapi susunan untuk S1 dan R2 tu masih dekat. Okay. Bagi jadual ni, pemboleh ubah asas semasa dia ialah S1 dan X2. Okey, kita dapatkan vektor dia, vektor baris dia. Vektor baris susunan dia S1 X2. Kita tulis dalam bentuk matrik. Dan kita perlukan nilai ini. Apakah nilai kali asal S1 dan X2 dalam persamaan objektif model P1, model pengatur kalian? Tu kita tengok balik model ni kata S1 sama dengan berapa? S1 akan sama dengan kosong tadi kan? X2 sama dengan 5. Ini yang dirujuk ni. Jadi dalam matrik ni kita tulis S1 nilai asal dia kosong. Dalam matrik dia tak ada koma. Dalam matrik tak ada koma kan? Dalam matrik tak ada koma kan? Kalau koma tu dia jadi titik koordinat tak? Kosong untuk S1, S2 berapa nilai? 5. Ini namanya vektor laju. So vektor baris. Sebab kita ada satu baris. Kosong dengan 5. Nampak dekat pen jadi kosong dengan 5. Okey. Sekarang ni apa matrik tadi? Yang saya dapat tadi, matrik tadi ialah 1 negatif 1/2 kosong 1/4. Saya buat peluang matrik tu kan? Ini matrik yang kita masukkan ni. Dan kita perlu darabkan vektor baris tadi 0,5 dengan matrik tadi. Ini matrik 1 baris darab 2. Ini matrik 2 darab 2. Matrik ni dah saya nak bagi tahu. Kalau tak tahu apa boleh Google balik, kena cek balik. Matrik ni kalau kita nak darab, kita tak boleh darab sebarangan. Susunan laju matrik pertama mesti sama dengan baris matrik kedua. Dia nombor 2 ni mesti sama. 2 dengan 2, 3 dengan 3. Jawapan dia nanti kita akan dapat matrik 1 darab 2. Jawapan dia akan dapat 1 darab 2. Jadi jawapan kita dalam bentuk vektor baris tetap. Jangan darab sebarangan kalau untuk matrik ni. Okey. Jadi macam mana kita nak kali ni? Kalau baris yang pertama, apa ni? Kita darabkan matrik vektor baris ni dengan laju yang pertama. Kosong darab 1, itu kat atas ni. Kosong darab 1 campur 5 darab kosong. Dapat? Kosong darab 1 campur 5 darab kosong.
Kebetulan kosong campur kosong kan? Kosong darab 5 darab kosong. Ni kena ilmu matematik sikit. Kosong darab 1 dan campur 5 darab kosong. Jawapan dia kosong. Kebetulan kosong. Kebetulan kosong tak jadi kosong. Okey, yang kedua. Tadi dengan laju yang pertama, kan mesti dengan laju yang kedua. Jadi kosong darab setengah kosong. Kosong darab 1/2 kosong. Campur 5 darab 1/4. 5 darab 1/4. Dan tentu jawapannya 5 kosong campur 5/4. Jawapannya 5/4. Jadi nilai dia akan sentiasa berubah-ubah. Bergantunglah kepada berapakah unsur dalam matrik tersebut, berapakah unsur dalam vektor baris tersebut. Dia sangat berbeza. Apa ni nilai tak tetap. Okey. Dua nilai yang ini yang kita dapat ni, yang matrik 1 dan 2 ni, yang jawapan ni. Yang ini. Dia nombor dia semua lebih sama je kan. Kena hati-hati ya. Yang kita harap tu. Okey, inilah nama dia peganda simplex. Setiap jadual dia akan ada peganda simplex yang berbeza-beza. Jadi jangan salah ambil. Semua jadual, semua tabel simplex akan ada peganda simplex. Dan nilai dia tentu berbeza. Tapi bila nilai dia berbeza, lepas tu jawapan kita dalam setiap jadual tu tidak nombor dia berbeza-beza. Okay, jadi macam mana kita nak buktikan sifat yang pertama? Sifat yang pertama, daripada matrik tadi, kita boleh dapatkan nilai bagi S1 dan R2. Nilai bagi S1 dan R2. Jadi oleh kerana peganda simplex kita, peganda simplex yang saya dapat ialah berapa nilai tadi peganda simplex ialah 0 ini pula yang sama besar ini simplex. Kita buat lagi. Okey, peganda simplex tadi 0,5/4. 0,5/4. Dapat kan? Okey. Apa dia pun boleh ubah asas, asas penggunaan kita S1 dan R2. Okay, nampak tak bawah? Kat bawah tu nilai dia 0 dan 5/4 campur M. Okey. Itu dah sifat yang pertama. Sifat yang pertama daripada sini, daripada peganda simplex ni, bila kita pecahkan dua ni, ini maksudnya untuk ini untuk S1, yang kedua ni untuk R2. Jadi kena betul-betul tengok Okey, jadi untuk S1 sekarang kita tolak kan. Sekarang saya ada S1 dengan R2. S1 dengan R2. Untuk nilai S1, kita ambil peganda simplex tadi, 0, tolakkan dengan perkali asal S1 dalam persamaan objektif. Berapa? 0. Jawapannya 0. Betul tak? Dalam jadual ini 0. Kan? Dan jadual itu 0. Itu sifat yang pertama. Untuk R2 mungkin awak boleh nampak. Ini jawab tadi soalan tadi. Saya tanya positif, negatif kan? Okay, sekarang berapakah kalau kita buat untuk S1, R2 pun kena buat benda sama lah. R2 berapa peganda simplex yang berkaitan dengan dia? 5/4. Tolakkan dengan perkali asal R2 dalam persamaan objektif model primat. Itu tadi negatif positif. Kau salah kat situ, sini salah. Salah sini, semua salah. Sebelum awal-awal kita salah. Positif negatif tu salah, sampai sini dah itu salah. Positif negatif. Negatif. Jadi tolak negatif M. Jawapannya 5/4 campur M. Betul tak? 5/4 campur M ni. Apa tu? 5/4 campur M. Itulah sifat yang pertama. Jadi dua nilai yang saya bulatkan 0 dan 5/4 campur M, itu datangnya sifat yang pertama. Jadi kita boleh ubah dia nanti berdasarkan sifat yang pertama nanti. Itu datangnya sifat yang pertama.
Okey, sifat yang kedua. Sifat yang kedua yang mana? Sifat yang kedua adalah nilai-nilai. Okey, ini sifat yang kedua. Saya pergi yang lain pula. Sifat yang kedua ini untuk nilai-nilai ini. Sifat yang kedua. Kita boleh ubah nilai dia tanpa kita buat proses lelaran. Macam kita boleh ubah nilai S1 dan S2 tu kalau kita punya dia hubungan primal 2. Okey, dia kata apa? Sifat yang kedua ni dia kata apa? Sifat yang kedua dia kata pada sebarang lelaran pergantian kekangan dual. Pergantian kekangan dual masing-masing. Pergantian kekangan dual masing-masing dengan pengganda simplex. Apa tu pengganda simplex? Yang tadi kita dapat kan? Dengan pengganda simplex. Dengan pengganda simplex yang kita dapat 0.5/4 tadi, pengganda simplex yang berhubungan akan menghasilkan perkali persamaan objektif dalam model primal, iaitu dengan mendapatkan perbezaan nilai sebelah kanan dan nilai sebelah kiri. Dan sifat ini juga boleh digunakan untuk mendapatkan perkali persamaan objektif model dual. Untuk dual pun sama juga. Okay, maksudnya kalau kita lihat, kita perlukan model ni, kita perlukan kekangan bagi model, kekangan bagi model dual. Apa pengganda simplex tadi? Pengganda simplex tadi 0.5/4. Sebab kita masih pakai jadual yang sama, jadi pengganda simplex masih sama, 0.5/4. Apa yang dibuat ialah, apa yang dimaksudkan ialah nilai yang saya highlightkan tu adalah bersama dengan kalau saya letak, kalau saya tengok pada setiap kekangan ni tadi. Okay, kat sini saya nak highlight pada kekangan ni. Okey, pengganda simplex kita ada 0.5/4. Kekangan pertama model dual akan berkait dengan boleh ubah apa? Kekangan pertama model dual yang saya itu 3Y1 campur Y3 tu akan berkait dengan boleh ubah pertama model primal. Model dua je, itu pening. Jadi ayat tadi, kalau saya dapatkan perbezaan nilai sebelah kanan dengan nilai sebelah kiri kan, saya akan dapat nilai. Jadi kekangan yang pertama ni untuk X1 lah, boleh ubah yang pertama kan, saya akan dapat nilai X1 yang negatif 74 ni. Macam tu juga untuk X2, macam tu juga untuk X3. So macam mana dapatkan nilai dia? Saya gantikan pengganda simplex. Jadi oleh kerana kita ada Y1, Y2 kan, jadi yang pertama ni untuk Y1, yang kedua ni untuk Y2. Jadi apa yang saya buat? 3 darab 0 campur 5/4. Dia kata perbezaan tolak dengan, sebab di sebelah kanan ni positif, kita bawa sebelah kiri jadi negatif 3. Betul tak? Dapat tak negatif 74? Negatif 74. Sama macam ni, negatif 74. Okey, boleh tak kita ulang untuk X2 pula? Yang ini untuk X2 2 darab 0 campur 4 darab 5/4 tolak dengan 5. 5 tolak 5 clear di 0. Kemudian dah faham yang atas, yang bawah senang lah. Negatif Y1 negatif 0 campur 2Y2 2 5/4 tolak dengan 1. Kita akan dapat jawapannya 3/2. Itu sifat yang kedua. Ada soalan? Okey, boleh lihat. Ini konsepnya berkonsep. Kenal sifat tu. Sebab tu jangan jadual kita tak boleh buat sebarang. Kita tak buat setiap calculation tu. Nombor-nombor tu dia akan ada kaitan. Kenapa nombor dia macam tu? Kenapa dia kosong? Kenapa dia negatif? Kenapa dia positif?
Ada sebab dia. Apalagi kalau kita masukkan unsur dual, kita masuk unsur dual, lagilah dia akan mengikat nombor-nombor tersebut. Okey, jadi kita tahu sifat yang kedua ini dia. Jadi kita boleh ubah nombor ni nanti dengan menggunakan sifat yang kedua. Dah tak perlu lagi kita buat ketua fungsi. Kalau berlaku perubahan. Sifat 3. Apa yang ada pada sifat 3? Pada sebarang bilangan, nilai-nilai yang berhubung dengan pemberi ubah asas semasa, pemberi ubah asas semasa dapat diperolehi dengan mendarabkan matriks yang tadi dalam sifat 1 dengan vektor laju yang mengandungi unsur-unsur asal di sebelah kanan ke kanan. Kita ada matriks unsur asal di sebelah kanan untuk dapatkan siapa? Nilai-nilai dia sebut tadi, nilai-nilai pemboleh ubah asas semasa. Siapa pemboleh ubah asas semasa? S1 dan X2. Berapa nilai dia? 15/2 dan 5/4. Nilai tersebut berkait dengan sifat yang ketiga. Macam mana nak dapatkan nilai tersebut? Apa kaitan dia dengan matriks tadi? Matriks itu dengan apa? Matriks tersebut dengan berkali matriks tersebut dengan unsur-unsur asal nilai di sebelah kanan ke kanan. Mana nilai di sebelah kanan ke kanan? Nampak tadi? Nilai di sebelah asal, nilai-nilai asal di sebelah kanan ke kanan. Jadi apa matriks? Kita ada 10, 10 dan 5. Berapa matriks tadi? Matriks tadi ialah 1 negatif 1/2 kosong 1/4. Darabkan dengan 10 dan 5. Ini matrik 2 darab 2. Ini matrik 2 baris darab 1. Jawapannya mesti matrik 2 darab 1. Dia betul dia macam ni. Nanti kena ada elemen sikit lah. Jadi yang pertama apa? Dia mesti baris dengan laju. Baris matrik pertama darab dengan laju matrik yang kedua. Jadi 1 darab 10. Ini ialah 1 darab 10. Kalau yang pertama ialah 1 darab 10 campur dengan negatif 1/2 darab dengan 5. Itu yang kerja lah. 10 campur 10 tolak 5/2 kan. Jadi 15/2. Yang kedua 10 darab kosong, dah tentu kosong, campur 1/4 darab 5. 1/4 darab 5 dan tentu jawapannya kosong campur 5/4. Jawapannya 5/4. Sama dengan 5/4. Ya. Bila kita darabkan kedua matrik ini, kita dapat nilai di sebelah kanan, nilai penyelesaian pemboleh ubah asas semasa. Sebelum ni kita gunakan situasi. Sekarang kita boleh gunakan kaedah ni. Jadi ini sifat yang ketiga. Okey, sifat yang keempat, sifat yang terakhir, sifat yang keempat, apa dia kata? Okey, sifat yang keempat kat mana? Okey, sifat yang keempat tadi, selain tu tadi dah. Okey, sifat yang keempat ni. Nombor dalam tu. Macam komplit dah. 1, 2, 3, 4. Yang apa ni? Yang dalam bilik S dengan A2 tu itu ialah nilai matrik tadi. Okey, sifat yang keempat apa yang disebut ialah pada sebarang bilangan berkali dalam tablo bagi mana-mana pemboleh ubah. Berkali dalam tablo bagi mana-mana pemboleh ubah diperolehi dengan mendarab matrik tadi, matrik yang sama dengan vektor laju yang mengandungi perkali asal tekanan bagi pemboleh ubah perkenaan. Tadi matrik yang sama. Soalan ayat tadi merujuk pada bahagian yang saya lihat ni. Okey, matrik yang sama masih rujuk matrik ini. Okey, sekarang kita ada satu benda lagi kata. Dengan vektor laju yang mengandungi perkali asal tekanan bagi pemboleh ubah perkenaan. Jadi kat sini kalau saya tengok dia punya tekanan, saya ada sebab itulah bila awak tulis tekanan, selalunya kalau dalam bukan disusun.
disusun X1, X2, X3. Memang disusun. Pasal apa dalam nota saya mungkin tak susun sangatlah. Kalau dalam nota amalan dia akan susun. Seolah-olah macam ada satu macam disusun macam ni. Ada sebab kenapa disusun. Sebab hubungan dual tersebut. Dia akan susun. Selalunya kita akan buat interchange lah X1, X2, X3. Supaya nanti daripada sini, daripada untuk X1 ni, saya boleh dapatkan dia punya laju dia, vektor laju dia. Saya boleh dapatkan vektor laju untuk setiap variable tersebut. Untuk X1, jadi kat sini kalau saya ambil untuk X1, dia punya vektor laju dia ialah 3 dan 1 untuk X1. Untuk X2, 2 dengan 4. Untuk X3, negatif 1 dan 2. Dan bila vektor laju ni saya darabkan dengan matrik satu persatu, maknanya untuk X1, untuk X2, untuk X3, bila saya darabkan, kalau katalah saya ambil X1 ni saya darabkan dengan matrik tersebut. Berapa matrik dia? Matrik tadi ialah 1 negatif 1 per 2 kosong 1 per 4. Saya darabkan dengan vektor laju untuk X1 tadi 3, 1. Ini dah tentulah untuk X1. Awak akan dapat jawapan dia 5 per 2 1 per 4. Ini ialah untuk X1. Yang mana? Yang ni. Kita lihat 5 per 2 1 per 4. Ulang balik untuk X2. 1 negatif 1 per 2 kosong 1 per 4. Kali ini kita darab 2 dan 4 untuk X2. Jawapan dia mesti 0 dan 1. Yang ini untuk X2. Dan yang terakhir tentulah X3. 1 negatif 1 per 2 kosong 1 per 4. Vektor laju dia adalah negatif 1. Tadi ada negatif 1 2. Jawapan dia adalah negatif 2 1 per 1. Dia lengkaplah. Kita tahu apa yang ada dalam tableau simplex. Maknanya perkara ini betul untuk mana-mana tableau simplex. Mungkin nombor dia saja yang akan berubah. Betullah. Maknanya dia sangat bergantung pada matriks ni. Perkaliannya akan kekal. 3 1 selagi kekalan tersebut tidak berubah. Jadi kat situlah dia punya justifikasi dia. Kalau saya ubah salah satu nilai kekalan ni, kan? Macam mana nak tahu jawapan yang baru? Kat sini kita hanya jawabkan dengan matrik tersebut. Itu dia. Nanti kita akan buat dalam kelas yang akan datang lah. Dia punya tulisan. Ada soalan terkait? Okey. Untuk mengakhirkan part ni, sebelum kita pergi part yang aplikasi ni kat atas jadual optimum, saya ada hantar WhatsApp dapat tak WhatsApp tadi? Yang kemah tu. Balik sebab kita dah lupa pasal kemah kesian kan. Dah pergi jauh, kita lupa kemah. Kita tutup kelas kita nanti, kita jumpa kemah tu balik. Okay. Dan saya pun terfikir macam mana saya nak awak mahir empat ni. Awak mahir empat sifat 1, sifat 2, sifat 3 ni. Okey, ini model yang kita